Jadi jadi kita mulakanlah ya. Baik. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Wan Akam, Wan An, apa khabar semua? Welcome. Selamat Luar datang ke biasa. Zoom. Baik. Selamat datang ke Zoom meeting untuk persediaan semua kita ke event visa. Apa itu visa? Mungkin ada yang baru, rakan-rakan baru tak tahu apa maksud visa tu. Tu kat bawah tu ada tulis Volten International Star Award. Dan Alhamdulillah tahun 2023 kali ini diadakan di Phnom Penh, Cambodia. Ada orang sebut Phnom Penh, tapi sebenarnya P tu tak ada bunyi. Dia jadi Phnom Penh je. Phnom Penh, Cambodia. Tahun ini Cambodia dipilih menjadi tuan rumah visa kita pada tahun kedua ni. Ya, ini tahun kedua ya. Tahun pertama hari tu kita buat di Shah Alam, di Setia Alam. Dan tahun ni tahun kedua kita akan adakan event visa kita dan Cambodia dipilih menjadi tuan rumah pada tahun yang kedua acara visa ini. Kerana beberapa sebab ya kita memilih Cambodia. Pertama, Cambodia adalah negara yang kedua sales paling tinggi selepas Malaysia. Juga kedudukan Volten yang sangat kuat di Cambodia dengan kita memiliki bangunan kita sendiri juga di Phnom Penh tu. Bangunan yang kita semua tahulah kalau kita dengar visa dengan berharga 1 juta ringgit US, 1 juta ringgit pula, 1 juta US dollar, yang mana kita memiliki bangunan itu sendiri. Ya, Alhamdulillah Datuk Ismail Cik Ani telah membeli juga bangunan di Cambodia itu bernilai 1 juta USD. Dan juga Cambodia ini adalah negara paling awal yang Volten masuk di luar Malaysia, dan Alhamdulillah prestasi bisnes yang sangat-sangat baik. Jadi tahun lepas saya kira Datuk Ismail Cik Ani membuat keputusan untuk memilih lokasi kali kedua kita lakukan Cambodia ini, kita lakukan visa ini di Cambodia sebagai satu penghormatan lah kepada Cambodia yang telah menunjukkan prestasi perniagaan yang sangat-sangat baik. Dan saya suka sebenarnya sebab dalam keadaan biasa kan susah juga kita nak pergi ke Cambodia ni kalau kita suka-suka nak pergi. Jadi ini satu pengalaman yang baik untuk kita semua, yang mana kita Alhamdulillah dalam kita punya pengalaman hidup kita dapatlah kita menjejakkan kaki ke Cambodia dengan mudah sebab semuanya telah diuruskan oleh syarikat ya. Jadi kita ambil peluang ni untuk kita merantau, melihat tempat orang ya, dan syukur Alhamdulillah. Kalau tidak kerana Volten pun saya pun tak akan dapat menjejakkan kaki ke Cambodia setakat inilah. Jadi ini asbabnya, syukur kita dapat pergi ke Cambodia, InsyaAllah. Jadi tahniah kepada anda semua yang telah berjaya qualify untuk trip insentif ke Cambodia ini. Ya, tahniah kepada semua pencapaian-pencapaian platinum atas pencapaian anda. Kami sangat gembira dan berbangga atas pencapaian platinum anda, dan insentif ini khas diberikan oleh syarikat untuk anda semua mengikut sistem EPL kita ya, Entrepreneur Performance Level itu. Ya, jadi seperti mana yang telah dijanjikan oleh syarikat, kita kali ini menawarkan setiap tahun juga akan dibuat begini ya, setiap pencapaian platinum akan dibawa ke lokasi ataupun ke acara visa di mana-mana negara yang kita akan adakan pada tahun itu. Dan Alhamdulillah tahun ini kita akan adakan di Cambodia. Uh, dan saya rasa best kan tahun ni kan. Tahun ni sangat happening. Kita ada Tioman, Alhamdulillah 2 trip kita buat di Tioman hari itu untuk pencapai goal. Kita juga ada umrah yang mana kita telah pergi untuk yang 70 RP redemption, dan insya-Allah minggu depan kita akan pergi ke Cambodia pula bersama-sama dengan syarikat Volten yang banyak menawarkan ganjaran-ganjaran yang hebat-hebat untuk ejen-ejen semua ya. Selamat datang juga kepada para ejen yang telah redeem 25 RP untuk sama-sama ke acara visa 2023 ini ya. Sebenarnya acara-acara ini penting ya untuk kita hadiri kerana acara ini meraihkan pencapaian-pencapaian
tahap-tahap yang kita nampak sebagai performers atau achievers lah. Ya, jadi bila kita pergi ke acara-acara besar ini bersama-sama dengan achievers, bersama-sama dengan pencapaian-pencapaian ini, insya-Allah kita dapat bersuai kenal, kita dapat belajar, kita dapat bertanya. Jangan malu-malu bertanya kepada mereka, macam mana anda capai ini, macam mana anda capai itu, dan kita sama-sama dapat berkongsi aura. Mereka-mereka yang pencapai ini, kita pergi dengan hati terbuka, kita bersuai kenal dan kita pulang dengan satu semangat yang lebih hebat insya-Allah agar kita mencapai tahap-tahap yang lebih baik lagi, ya. Baik. Jadi sedikit maklumat tentang trip ini, apa yang disediakan oleh syarikat, ya. Pertama sekali kita menaja tiket ekonomi pergi dan balik dari KLIA 2. Kita beri penginapan twin sharing 5 hari 4 malam di Cambodia. 2 malam kita akan berada di Phnom Penh. Kita akan tiba, kita akan hadiri acara visa. Dan Cambodia ni sebenarnya kalau kita tengok kita yang belakang ni, kalau kita tengok dia punya logo ni pun, bila orang cakap tentang Cambodia ini, kita ingat Angkor Wat, salah satu tapak arkeologi sejarah, ya, yang sangat penting lah di dalam dunia ini. Jadi tak sah kalau kita pergi Cambodia tapi kita tak pergi tengok Angkor Wat tu apa. Ya, jadi alhamdulillah dimasukkan juga bersama package ini, package tour untuk kita selepas visa. Kita akan 2 malam di Siem Reap. Siem Reap ini adalah tempat yang mana terletaknya Angkor Wat ini. Bersama juga package ini kita berikan anda tiket untuk acara visa, package tour di Phnom Penh dan Siem Reap, dan kita juga sediakan hidangan makan, sarapan pagi yang disediakan hotel lah, sarapan tengah hari dan malam, dan semuanya adalah package Muslim lah yang kita akan sediakan untuk anda, ya. Cumanya di hotel sahaja, sebab hotel tu agak sukar untuk kita mencari hotel yang menyediakan makanan yang halal lah. Jadi di situ ada sedikit persiapan yang anda perlu buat jika anda begitu particular about makanan-makanan. Walaupun kita tak makan benda yang tak halal, tapi setengah orang dia okey, dia pergi masuk hotel, dia makan telur ke apa, tapi setengah orang dia tak boleh. Jadi di situ saya nak bagi tahu kepada anda semua, anda kena buat persiapan lah di situ maknanya. Faham, sebab hotel ni yang kita akan pergi ni tidak menyediakan kitchen yang halal, jadi anda semua perlu bersiap sedialah mengikut selera ataupun mengikut praktis masing-masing, ya. Macam saya sendiri kalau saya pergi tempat-tempat begini, saya tak makanlah benda-benda yang tak halal, tapi okey je, saya makan roti, saya makan telur, macam itulah. Tapi ada setengah kita tu dia very particular, dia cerewet sedikit. Jadi di situ anda kena buat persiapan yang lebih sedikit. Maaf kerana kita di sana tidak ada hotel yang menyediakan kitchen yang halal untuk Muslim ni. Tetapi makan tengah hari, makan malam, travel agent kita akan bawa kita ke tempat-tempat yang halal insya-Allah. Okey. Sebelum tu perjalanan kita, ya, kita akan pergi dan mendarat di Phnom Penh. Nampak tu besar tu tengah-tengah tu, Phnom Penh itu ibu negara dia. Dan kita akan tinggal di sana 2 malam, ya. 2 malam selepas habis acara di Phnom Penh visa itu, kita akan pergi ke Siem Reap. Yang mana kalau kita nampak atas daripada tu ada star tu, Temples of Angkor. Kita nak pergi melawat di situ, ya. Jadi semuanya 2 malam di Phnom Penh dan 2 malam di Siem Reap. Kemudian dari Siem Reap itu ada airport, kita akan ambil flight terus daripada Siem Reap itu pergi ke KL. Perjalanan Phnom Penh ke Siem Reap itu akan ambil masa 6 jam lebih kurang, ya. Perjalanan mengikut jalannya, dia tak ada highway, tak ada apa, dia negara yang mundur, ya. Jadi perjalanan dalam 6 jam, kita akan menaiki bas. 3 bas semuanya insya-Allah. Kita akan menaiki bas, kita akan pergi ke Siem Reap. Tapi daripada Siem Reap nak balik ke Malaysia, tak payah naik bas balik ke Phnom Penh lah. Kita ambil flight daripada Siem Reap pergi ke Malaysia balik, Okey. Siem Reap ke airport mungkin dalam 1 jam, saya ingat macam tu. Okey.
Alright, ini adalah itinerary program kita nanti. Ya, seperti yang saya cakap tadi, perjalanan kita 5 hari 4 malam. 2 malam kita akan berada di Phnom Penh dan 2 malam kita akan berada di Siem Reap. Dan perjalanan kita semua akan bermula, program kita semua akan bermula 28 Oktober. Ya. Flight kita akan berlepas 11.50 insya-Allah. Tapi saya perlu anda semua berada di KLIA 2 sekurang-kurangnya pukul 9 lah pagi untuk kita urusan check-in. Mungkin ada orang kata 2 jam cukup lah 9.50, tapi minta kerjasama semualah sebab trip ni grup ni besar dalam 100 orang. Jadi kalau kita dapat semua bersama-sama pukul 9 kita ada sana untuk kita check-in dan kita masuk ke dalam boarding hall sama-sama. Jadi tak adalah yang tercicir, tak semua. Macam saya ya, saya pun tak pandai dekat airport ni, pening kepala. Ya, jadi tak semua yang ada pengalaman, yang ada expertise untuk pergi check in macam mana, nak pergi jalan sana macam masuk macam mana, nak clear immigration macam mana. Jadi kita sama-samalah bawa mereka. Kita ikutlah yang mana yang dah pro tu. Tapi untuk itu kita perlu bantuanlah anda semua sampai sebelum pukul 9 pagi. Kita akan tengoklah 9 pagi kalau yang mana dah yang mana dah ada tu kita akan terus check in lah, ya. Jadi yang lewat tu kita cuba tunggu, tapi kalau dah habis masanya kita akan masuk juga dulu, ya. Jadi kalau boleh jangan lewat supaya kita semua masuk sama-sama, ya. Sila berada di KLIA 2. Carilah dekat depan tu, nanti saya akan post gambar kat mana yang kita akan tunggu anda untuk kita buatkan urusan check in. Lepas check-in, flight kita akan berlepas insya-Allah dalam pukul 11.50. Perjalanan 2 jam, tapi Cambodia ni dia masa dia sejam lewat, ya. Jadi kita akan sampai local time pukul 1 tengah hari. Bila kita sampai di sana nanti pada 28 tu, kita akan lunch, kita akan pergi tour. Agent akan bawa kita pergi dinner dan juga shopping lah. Lunch, tour, kita akan check-in hotel, lepas tu kita pergi dinner dan shopping sedikit, cuci-cuci mata lah, ya. Alright, dan di situ untuk program pada hari pertama. Program pada hari kedua iaitu pada 29 Oktober, acara visa kita dah nak buka pukul 1 tengah hari. Jadi dalam pukul 10.11 tu, bas akan ambil kita daripada hotel dan kita nak bawa anda semua melawat pejabat Volten kita di Phnom Penh. Tengok sendiri, ambil gambar supaya anda boleh share dengan rakan-rakan anda. Ini pejabat kita dekat Cambodia lah. Kita akan bawa anda pergi tengok office dulu. Singgah office, tengok office, bergambar apa semua. Kemudian kita ambil makan tengah hari situ. Dan dari office terus kita pergi ke visa punya hall. Dekat sahaja. Daripada pejabat ke majlis visa punya hall tu dekat. Jadi kita bawa anda semua pergi tengok office kejap. Dalam pukul 12 ke 1 macam tu, kita akan bergerak pergi ke lokasi acara visa 2023. Dan daripada pagi sampai ke malam lah, kita akan berada di lokasi acara visa itu. Kerana event dijangka pukul 1, habis dalam pukul 10 malam macam itulah. Habis daripada situ, the next day tu, 30 hari bulan, kita akan check out selepas sarapan. Dan mereka akan bawa kita tour sedikit. Ejen akan bawa kita tour sedikit di Phnom Penh. Dan terus kita akan bergerak di dalam bas tu pergi ke Siem Reap. 3 bas. Macam saya cakap tadi, perjalanan dalam masa 6 jam lah lebih kurang begitu. So sampai di Siem Reap, kita check in, adalah kita cuci mata sikit, tidur. Hari berikutnya pada 31 hari bulan Oktober itu, kita akan pergi tour Angkor Wat. Apa Angkor Wat tu? Kejap saya cerita. So 1 hari itulah kita akan berada dalam Angkor Wat tu. Dan pada 1 November kita akan check out. Dia akan bawa kita pergi city tour sikit. Lepas tu kita akan bergerak pulang ke tanah air yang tercinta, Malaysia ku tercinta. Okey. Ini itinerary visa tu yang saya cakap tadi pada 29 hari bulan tu. Ini itinerary visa sahaja. Pagi itu, macam saya cakap tadi, lepas sarapan, bas akan ambil kita pergi ke pejabat. Kita tengok kita punya office di Cambodia. Jadi dalam pukul 12.01 macam itulah kita akan bergerak ke lokasi event visa kita, yang mana kita akan register.
pintu dibuka 2.30. Jadi bolehlah kita berlega-lega dekat situ ambil gambar, eh, nak buat live ke apa, terpulang. Jadi di situ kita juga acara yang bermulanya betul-betul pukul 3 tengah hari. Kemudian bermulalah acara visa, diikuti dengan dinner. Lepas tu kita ada pencapai-pencapai punya acara, lucky draw, dan kita akan habis dalam pukul 10 insyaAllah. Jadi kepada pencapai-pencapai platinum dan penerima-penerima RP, ya, anda semua kena alert. Anda semua kena betul-betul dengar dan ikut arahan untuk pencapai-pencapai platinum dan penerima-penerima RP. Kenapa ya? Kerana nombor satu, akan ada perarakan masuk untuk ejen-ejen platinum ni. Kita akan arak anda masuk ke dalam dewan. Dan untuk ejen-ejen platinum dan diamond dan juga penerima-penerima RP 350 ke 1000 ni, anda semua akan naik ke pentas. Jadi anda semua kena alert. Pada door open tu 2.30 tu, ejen-ejen platinum diamond semua kita akan arak anda masuk. Terror anda ni hebat ni, kita akan arak anda masuk. Kemudian semasa dinner, visa event starts tu, masa tu pun anda kena alert kerana kami akan memanggil penerima-penerima platinum, diamond dan juga yang meredeem 350 hingga 1000, anda semua akan dijemput naik ke pentas. Jadi jangan lari ke mana-mana, jangan hilang. Kerana aktiviti itu penting, untuk anda naik ke pentas. Kita akan ambil gambar apa semua untuk anda berkongsi kepada prospek-prospek, kepada ejen-ejen, kepada downline anda, yang mana anda telah berjaya mendapat satu achievement lah di Cambodia. Jadi saya tak nak ada yang hilang kalau boleh. Kalau boleh janganlah hilang, tunggulah. Nombor satu, masa door open tu untuk platinum dan diamond. Dan untuk belah malam tu kita ada platinum dan juga yang siapa redeem 350 hingga 1000, anda akan dijemput naik ke pentas. So jangan larilah. Duduklah di dalam dewan itu sehingga anda dipanggil untuk naik ke pentas. Peluang yang kalau anda lepaskan, sangat-sangat sayang. Okey, so ini kita punya itinerary untuk visa. Jadi jadual perjalanan kita macam saya cakap tadi, kita akan berlepas 28 Oktober melalui penerbangan AirAsia. Pukul 11.50 pagi, kita akan tiba di Phnom Penh dalam pukul 1 tengah hari. Semua kena berada di KLIA pada jam 9 pagi untuk urusan kami menguruskan anda masuk check-in. Jadi minta bantuan semua, sila berada pukul 9 pagi di kaunter KLIA. Dan kita akan pulang 1 November pukul 3 petang daripada Siam Reap. Dan kita akan tiba di KLIA 2 pada jam 6.20 petang. Jadi ini penting juga kalau ada siapa-siapa yang akan ada orang pick up anda, ataupun anda nak ambil connecting flight balik, ataupun anda nak ambil connecting transport balik ke tempat masing-masing. Kita akan tiba 6.20 petang, InsyaAllah, kalau tidak ada apa-apa delay daripada AirAsia. Jadi ini penting untuk anda tahu pukul berapa kena ada KLIA, dan penting untuk anda tahu pukul berapa akan tiba KLIA kalau anda nak arrange transport. Yang kita ambil untuk anda semua standard, bag untuk check-in 20 kg dan untuk bawa naik ke kapal 7 kg bagnya. Okey? Siapa tu? Sekejap, macam gambar kaki. Okey, tak apa. Okey. Jadi sedikit maklumat tentang Cambodia. Mungkin orang tertanya-tanya, mana Cambodia ni? Ini dia petanya. Malaysia, Thailand, Cambodia. Nampak ya? Cambodia di tengah-tengah tu, di sebelah Thailand, di bawah Laos, dan di sebelah kanannya Vietnam. Itu Cambodia. Jadi kita dalam 2 jam lah perjalanan kita ke Cambodia tu. Dia bersebelahan dengan Thailand, Laos dan Vietnam. Okey. Dan sedikit maklumat Cambodia ni keluasan dia separuh dari Malaysia lah. Dia separuh daripada Malaysia. Dikenali sebagai Kemboja dahulu, dan tempat bermulanya Empire Khmer
Empire Khmer ni sangat terkenal lah kan, um, dengan keganasan mereka dahulu. Cambodia adalah tempat asal sebenarnya berkembangnya agama Hindu dan kemudian Buddha di Asia Tenggara. Dan orang Muslim, orang Islam sedikit. Jadi sebab itu makanan apa semua adalah sedikit sukar untuk mendapat makanan Muslim di sana. Tapi uh, Indian restoran yang halal ada, ya. Okey. Dan kalau kita tengok data, Cambodia ni adalah negara yang termundur di benua Asia ni, dia paling mundur sekali. Pernah dijajah oleh Perancis dan Siam, dan macam saya cakap tadi, dia terkenal lah dengan kerajaan komunis Khmer Rouge-nya. Khmer Rouge ni bermaksud Khmer Merah, yang memerintah Cambodia dari 75 hingga 79. Walaupun 4 tahun je, 5, 6, 7, 8, 9, 5 tahun sahaja, tetapi rejim Khmer Rouge ni diingat kerana menyebabkan kematian lebih kurang 1 juta orang, dekat 2 juta orang lah. Pada masa tu populasi dia 7 juta je. Jadi kalau kita tengok di situ, kerajaan dia, rejim tu sangat sangat kejam lah, kerana banyak berlaku pembunuhan kepada rakyat-rakyatnya di sana. So more than 10% lah, dalam 12% populasinya dibunuh oleh kerajaan Khmer pada masa tu. Tapi itu masa itulah, jangan risau. Sekarang mereka mengamalkan sistem macam kita juga. Raja berperlembagaan, ada parlimen, ya. Tetapi walaupun begitu, dia baru nak merasa hidup demokrasi ni pada tahun 1980. Jadi dia sedikit influence yang lama-lama tu masih ada. Dan pada tahun 1999, Cambodia diterima menyertai ASEAN, dan sekarang jumlah penduduk dia pun setengah daripada Malaysia, 17 juta orang. Jadi sedikit maklumat tentang Cambodia di situ. Dan dari segi cuaca dia macam kita lah juga. Tetapi yang saya pergi tu hari, saya rasa dia macam panas lebih sikit daripada kita. Dia lebih humid. Jadi anda akan rasa panas lah dekat sana. Saya rasa kat sana panas. So kalau kita tengok info cuaca ni pun, kalau nak kata sejuk pun 25, 26 masih tinggi juga sebenarnya. Dan di siang hari kalau matahari terik tu 32, 33. Jadi penting untuk anda tahulah macam mana pakaian yang nak dibawa. Tak payahlah nak pakai tebal-tebal sangat. Cuma kita tengok situ ada, dia macam kita ada ribut petir. So takut hujan, bawalah payung just in case. Tapi kalau tidak, sebab kita nak pergi tour banyak nanti kan. Jadi pakaian yang biasa-biasa je, tak perlu nak tebal-tebal, tak perlu nak jaket apa semua. Cumanya pakaian untuk ke event tu lah yang kena bawa lah, yang cantik-cantik. Pakaian apa yang kita kena bawa untuk ke acara itu, sekejap lagi saya bagi tahu. Tetapi dari segi persiapan untuk kita ke sana, anda nak tukar duit, anda kena tukar duit. Anda kena tukar duit US dollar. Dekat sini anda carilah duit dia, tak akan adanya tukang pengurup wang tu yang bawa duit Cambodia, tak ada. Jadi di sana kita bawa duit USD, jadi tukarlah duit USD. Kena bawa lah duit USD tu. Sebab takut nanti kalau siapa yang nak beli makan sebab rasa tak selesa nak makan breakfast dekat hotel tu apa semua, takut malam ke nanti lapar sikit, jadi anda kena bawa juga duit USD. Bawalah sedikit untuk makanan, untuk kita makan. Dan juga mungkin kalau anda tengok ada souvenir nak beli masa kita shopping nanti, so bawa duit US dollar sikit. Dan yang ini penting, bawalah makanan kering dari sini. Kerana makanan halal sangat susah didapati di sana. Cuma saya bernasib baiklah hari tu pergi sebab kita punya CEO di sana, Ustaz Sulaiman. Jadi dia bawa lah kita pergi makan tempat-tempat yang elok-elok sikit. Tapi pada hari itu dalam 3,000, 2,000 orang ada. Macam mana dia nak layan kita semua kan? Jadi bawalah. Jadi saya pun ada bawa. Saya ada bawa roti untuk diri saya lah. Saya nak share apa yang anda kena bawa. Saya dah bawa roti kering sedikit. Saya dah bawa Maggi cup sikit. Saya dah bawa biskut kering sedikit. Jangan lupa bawa kita punya kopi semua pun bawa juga. Jadi ini penting. Makanan kering bawalah lebih sikit daripada sini. Travel food untuk yang mana orang selalu buat travel. Ada yang bawa berahim tu, semua suka hati, bawa je lah. Nampak gambar-gambar ni kan? Ada yang bawa berahim, ada yang bawa ready to eat meal. Bawa lah makanan-makanan semua tu just in case.
Dan kalau kita tengok walaupun di sana diberitahu plug yang kita nak charge phone lah apa semua tu, saya diberitahu dekat hotel plug macam kita pun boleh guna, dia ada adapter dia dekat situ. Tapi kalau nak ikut betul-betul di Cambodia dia pakai macam ni yang jenis 2 bulat ni. 2 bulat dan 2 straight tu dia pakai yang macam tu. Jadi bawalah travel adapter untuk anda charge phone anda, power bank anda, ya. Dan untuk pakaian, apa yang anda kena bawa untuk pakaian visa dan juga bawa pakaian outdoor lah untuk kita pergi tour nanti, especially dekat Angkor Wat nanti. Okey? Ini persediaan sikit je, bawa duit US dollar, bawa makanan kering untuk travel, bawa pakaian yang proper lah, visa dan juga pakaian outdoor. Kalau ada plug tu bawa sekali, universal plug tu untuk kita charge kita punya phone dan sebagainya. Okey? Alright, visa nak pakai apa Okey, visa anda boleh pakai ini contoh-contoh lah, business wear, dinner wear, traditional pun dibenarkan, dan juga yang paling canggih sekali kalau kita pakai glitz and glamour. Maknanya pakai macam Hollywood tu lah. Pakailah bow tie lah, nak pakai three piece lah. Tetapi kita daripada Malaysia kan, kita sopan lah pakaian kita, biarlah bersopan. Walaupun mungkin ada tetamu dari negara lain atau dari Cambodia sendiri. Tapi kita tak naklah menjolok mata. Kita apalah, itu budaya mereka, biarkan. Kita ni, kita pakai yang sopan. Tapi tema-tema dia beginilah. Business wear ke, dinner wear ke, traditional pun boleh, glitz and glamour pun boleh. Jadi kalau siapa yang ada baju Bollywood tu ke, kalau rasa nak pakai, saya mau pakai Bollywood lah, boleh. Saya mau pakai Cheong Sam lah, boleh. Saya mau pakai baju Melayu lah, boleh. Saya mau pakai suit lah, boleh. Jadi pakaian dia hari tu, apa yang anda rasa yang pada anda glamour tu apa, terpulang pada anda. Cuma saya sarankan kita pakai yang sopan. Okey. Okey. Ini lokasi kita masa kita akan tinggal di sinilah, di Phnom Penh ni. Again bandar dia tidak begitu maju, dia negara yang mundur. Jadi kalau kita tengok hotel dia pun berapa tingkat 1 2 3 4 5 6 7 tingkat je hotel dia. Tapi lokasi saya diberitahu urusan semua, kita ucapkan terima kasih kepada Mr. Balan kerana urusan semua untuk yang ini diuruskan oleh Mr. Balan lah, untuk acara visa semua ni diuruskan oleh Mr. Balan. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Mr. Balan yang berurusan dengan travel agent, dengan Volten Cambodia. Dan ini lokasi hotel kita di Phnom Penh nanti. Kalau anda tengok kat bawah tu, pemandangan dia cantik lah katanya. Dia opposite Sungai Mekong. Mekong River ni kita tahulah sungai yang sangat besar kan. Jadi dia akan berhadapan dengan Sungai Mekong. Kenapa lokasi ini dipilih? Sebab dia berhadapan dengan sungai tu. Jadi adalah aktiviti sikit belah malam. Orang dekat-dekat tepi sungai tu dia jual barang ke apa. Bolehlah kita jalan-jalan, cuci mata sikit, cari barang ke. Begitulah. Jangan kita, kalau hotel di tengah bandar tu, malam langsung tak ada apa nanti. Jadi untuk kita pelancong ni, dibawa kita tempat begini, cantik lah. Malam-malam kita boleh jalan di tepi sungai tu, tengoklah apa yang dijual. Kita boleh cuci mata sikit. Okey, so ini lokasi kita, Hotel KVL di Phnom Penh. 2 malam kita akan berada di Hotel KVL ni. Dan kepada esokan hari visa tu, kita akan bergerak ke Siem Reap. Dan kemudian masa di Phnom Penh kita akan melawat kita punya HQ. Ini HQ kita yang bangunan 1 juta US dollar ni. Ini dia. Tempat dia mungkin anda rasa biasa-biasa, tapi sebenarnya ini tempat yang kira hebat lah dekat Phnom Penh tu. Jadi tu harga dia 1 US dollar, harga bangunan ni yang kita beli. Di sini nanti anda akan pergi melawat. Okey. Dan ini adalah lokasi acara visa kita berdekatan dengan office kita, The Premier Center Sensuk. Jadi pejabat kita pun berada di Center Sensok ni. Dan Center Sensok ni adalah satu tempat baru yang hebat lah.
Kira macam KLCC punya tempat lah, macam tu lah. Jadi acara kita dan pejabat kita berada di sini. Jadi sebelum kita pergi ke lokasi ini, di sebelah pagi kita akan pergi melawat dulu pejabat kita di Phnom Penh tu. Ini pula adalah lokasi kita, hotel kita di Siem Reap. Nama hotel dia Angkor Holiday Hotel. Macam saya cakap tadi, dia taklah canggih sangat di sana tapi okey lah ni. Ada swimming pool. Jadi Garnison bolehlah terjun dalam ni. Garnison suka mandi dalam swimming pool. Garnison boleh mandi dalam ni. Siapa yang nak mandi pun boleh mandilah dalam swimming pool ni. Macam saya cakap tadi, hotel dia pun tengok 1, 2, 3, 4, 5 tingkat macam tu sahaja. Tapi kira dah habis hebat lah ni di Cambodia. Yang gambar kecil tu gambar depan hotel dia tu, Angkor Holiday Hotel. Yang ini gambar di dalam hotel tu. Okey. Dan di sinilah yang kita akan pergi nanti, Angkor Wat ni. Ini di samping acara visa tu kan, ini adalah juga satu highlight untuk trip kita ke Cambodia ni. Macam saya cakap lah, siapa pergi Cambodia tak pergi Angkor Wat ni tak sah. Dan Angkor Wat ni apa maksud dia? Maknanya kalau kita direct translate, bandaraya kuil-kuil. Maknanya besar, tempat dia besar sangat. Dan imagine dia 400 km persegi, dan ada banyak kuil-kuil dalam tu. Dan kenapa hebat sangat kerana dia dibina pada pertengahan abad ke-12. Maknanya dah dekat 1000 tahun lah tempel-tempel ni. Dia mengambil masa 30 tahun untuk dibina oleh raja masa tu. Of course lah, dia menggunakan hard labor lah. Dan dia adalah bangunan keagamaan yang terbesar di dunia dan juga merupakan satu hasil binaan tunggal yang terbesar di Asia Tenggara. So walaupun dia kompleks suci untuk agama Hindu dan Buddha, tapi ia merupakan satu tamadun yang hebat lah, yang kita semua perlu tengok. Dekat 1000 tahun usia dia. Dan kuil yang paling besar sekali dikenali, paling terkenal di zaman Empire Khmer, inilah dia. Macam saya cakap, keluasan dia besar 400 km persegi. So boleh imagine 400 km dia punya tapak kuil-kuil tu. Of course lah, ada yang jauh-jauh tu kuil kecil. So dia akan bawa kita ke kuil-kuil yang famous lah. Dan dia adalah merupakan tapak warisan dunia UNESCO. Jadi satu tempat yang bersejarah, yang mana diorang cakap juga seventh wonder of the ancient world. Maknanya untuk tamadun lama, ia adalah salah satu daripada 7 wonder tu lah of the world tu. Dan dia punya famous dia pernah menjadi lokasi penggambaran filem Tomb Raider. Kalau siapa yang minat Angelina Jolie tu, inilah tempat dia pergi, lompat sana lompat sini, dia buat syuting filem Tomb Raider. Tu terkenal tempat ni, sampai filem Hollywood pun menggunakan lokasi ni sebagai salah satu lokasi dalam filem mereka. Dan macam saya cakap lah, ini kalau orang tak pergi, kalau pergi Cambodia tak sah. Dan tempat ini kalau di Cambodia paling ramai dikunjungi oleh pelancong. Ini ada sikit-sikit lah gambar saya ambil dari internet. Saya pun tak tahu, saya tak nak pergi lagi. InsyaAllah saya akan pergi bersama anda semua nanti. Okay? Alright. Jadi kita nak habis dah kita punya Zoom ni. Dan sedikit peringatan lah apa yang saya cakap tadi. Ini semua peringatan untuk semua. Nombor 1, kita akan berada 5 hari 4 malam di Cambodia. Kita akan berlepas 28 Oktober. Jadi 9 pagi, saya nak anda semua dah berada di KLIA 2. Kita akan menaiki AirAsia. 9 pagi ya. Jangan selai-selai. Kena rotan nanti dengan Sarjan Singh. Baru tahu. Okey. Kita akan balik pada 1 November. InsyaAllah tiba di KLIA 2 pada 6.20 petang. Kalau flightnya tidak ada apa-apa masalah daripada AirAsia. Di Cambodia, orang bawa kereta terbalik ya. Kita bawa kereta right hand drive. Kita bawa kereta, dalam kereta steering kita belah kanan. Untuk orang Cambodia, dia macam US, steering dia belah kiri. Jadi bila kita cross jalan tu, jangan kita tengok kanan kiri kanan je, kita tengok kanan kiri lah. Takut kita cross jalan, kita tengok tak ada kereta. Rupa-rupanya kita datang dari belakang jadi berhati-hatilah masa kita nak cross jalan kat sana. Kerana Cambodia ialah left hand drive. Okey. Makanan halal
sukar didapati. Tapi ada banyaklah Indian food, 7-Eleven. Tapi tak apalah, kita bawa lah persediaan yang lebih. Bawa lah makanan kering dari Malaysia secukupnya. Maggi cup lah, Mami cup lah, biskut lah, apalah, bawa lah. Dan jangan lupa juga bawa produk-produk Volten yang sangat-sangat berkhasiat. Kita akan bagi juga anda nanti sebagai satu token di sana. Tapi kalau anda macam saya, satu hari minum 5 kopi, 2 susu, 14 kapsul, 2 VR5, seminggu sekali nak makan V20 lagi, mana cukup? So bawa lah yang ration anda sendiri ke sana. Nama currency dia ialah real. Dekat sana real. Tapi kalau dekat sini anda nak tukar duit dia, memang tak ada. Tak tahulah, saya tak pernah jumpa lagi. Tetapi dekat sana bila kita travel, kita bawa je US dollar. Memang diterima US dollar tu, bila kita pergi kedai mana semua diterima. Tapi yang peliknya, kalau anda beli barang, dia cakap, oh, this one is 100 real. Katalah 100 real tu $8. Saya pun tak ingat, saya tahu conversion rate dia. Jadi anda bagi $10. Yang kelakarnya, kita expect dia bagi balik lah change kat kita $2. Tapi bila change dia tak bagi kita US dollar, dia bagi kita real. Bila kita cakap, I give you in US dollar. Saya nak duit kecil dalam US dollar. Dia cakap, tak ada, I have no change. Dia bagi kita duit dia real tu, ambil je. Ambil je. Tetapi sebab duit dia tu memang saya tak tahu lah mana nak tukar kat Malaysia ni. Segala duit real anda tu anda gunalah sehabis-habisnya dekat Cambodia, ataupun maybe kita put aside ke untuk kita, kalau anda punya tour guide tu bagus, anda nak bagi tips ke apa ke, gunalah duit pecah tu. Tetapi bawa duit US dollar, jangan terkejut, jangan gaduh. Bila anda beli barang $8, dia kata, anda bagi $10, dia bagi balik duit pecah, bukan $2. Dia bagi balik duit dia yang kita tahu tak laku kat mana-mana tu. Tapi jangan gaduh, ambil je. Okey. Memang begitulah cara mereka di sana. Okey. Perjalanan flight kita 2 jam, lebih kurang 2 jam. Jadi apa-apa persediaan yang anda nak bawa, nak download movie ke, nak bawa bantal tengkuk ke, nak bawa baju sejuk sikit ke, takut sejuk ke, pandai-pandailah. 2 jam perjalanan kita. Kita kena ada isi 2 borang nanti. Jadi bawalah pen untuk kita isi borang-borang immigration tu, supaya tak adalah kita delay kan, orang nak tunggu pinjam pen apa semua. Jadi bawa pen untuk isi borang semua. Cuaca agak panas apabila tidak hujan, tetapi dia macam kita, kadang-kadang dia hujan. Jadi kalau dia panas tu, jadi janganlah pakai baju-baju tebal-tebal, nanti anda tak selesa. Bawalah baju yang selesa, sebab kita nak pergi tour kat sana. Kita bukannya nak pergi macam tempat-tempat shopping yang ada mall yang aircon, tak ada. Sana nak pergi tengok tempat shopping, cuci mata pun dia macam open, begitulah, panas. Jadi bawa baju yang sesuai. Dan kepada especially wanita, bawalah payung just in case kalau kadang-kadang dia akan hujan nanti. Okey. Yang paling penting, peringatan, pakailah cantik-cantik untuk acara visa kita nanti. Kita nak kita dari Malaysia, kita nak rasa bangga kita dari Malaysia. Kita pakailah cantik-cantik untuk acara visa nanti. Ingat, sama ada kita pakai dinner wear Hollywood ke, ataupun pakaian tradisional pun, tapi kalau boleh saya nak yang cantik lah, yang glamour. Untuk kita sama-sama berasa bangga datang dari Malaysia ni. Okey? Baik. Jadi di situ setakat ini sahaja sharing saya untuk trip kita ni. Kalau ada apa-apa lagi update, tolong tengok dalam WhatsApp. Kita akan update dalam WhatsApp. Mendangkan kita mungkin ada lagi masa sedikit, saya buka dulu kalau ada apa-apa persoalan. Kalau boleh saya jawab, saya jawab. Kalau saya tak ada jawapan, saya ambil dulu soalan anda dan saya akan jawab dalam grup nanti. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Tak ada Okey ke? Okey. Baik. Questions? Excited tak? Setuju. Jo, Ya. Suanco. Ya. Jenny Siapa sini. tu? Jenny, ya. Boleh saya buat sikit peringatan tak untuk Cambodia? Boleh, silakan Jenny. Ya, selamat malam, selamat sejahtera.
siapa yang first time pergi Cambodia, mungkin ada orang yang tak sesuai dengan makanan sana. Sebab sana mungkin hygienik kan. So ingatkan, jangan simply makan atau minum yang tepi jalan punya makanan. Contohnya sate-sate ke yang jual tepi-tepi ke. Contohnya di Angkor Wat kan, dia tepi ada macam seafood yang dipanggang ke macam tu kan. Ingatkan jangan ambil lah sebab itu hygienic wise. Pernah Jenny kena satu kali, cirit-birit sampai 10 kali. So siapa yang ada masalah contohnya ada darah tinggi, kena bawa ubat sendiri. Dan kencing manis jangan lupakan ubat sendiri. Standby juga ubat cirit-birit ataupun cakop. Ah, kalau kita terkenalah makan oyster contohnya, kadang-kadang kita makan oyster di tempat yang seafood halal pun sometimes akan cerit-berit lah. Itu adalah first experience bagi mereka yang pergi ke Cambodia first time. So minuman air boleh terus minta daripada tour guide air mineral lah. Lebih baik minum air mineral. Sebab sana air Mekong dia mungkin dia punya hygienic system tu tak lengkap. So lebih baik kalau hotel punya air pun kena didih dululah, kena masak dulu sebelum minum. Itu yang peringatan lah. So kalau tadi cakap US dollar yang bawa, lebih baik minta daripada money exchanger itu US dollar yang kecil. Contohnya $10, $20. Kalau boleh $5, $2 banyak sikit lah. Sebab sana memang dia tak ada exchange yang besar-besar punya. So dia akan balik kepada kita mungkin duit ke Cambodia lah. Mungkin kamu bagi dia $10 beli satu kok, dia bagi you satu deck yang besar-besar itu simpan. So itu biasalah, kita kena take note lah. Itu saja untuk perkongsian. Thank you, Joe. Thank you Jenny. Okey, ada juga soalan daripada pendengar malam ni, line telefon internet. Saya hari tu pergi, saya ambil roaming, okey je. Roaming okey kan Jenny sana? Tak ada masalah kan? Saya pakai Maxis. Roaming ada masalah sebab kalau sini Digi, sana roaming tak ada line. So lebih baik dekat airport sana, kalau ada masa beli SIM card sana. Sana ada banyak counter di airport. Keluar je ada 4 counter lah. So setiap SIM card $10, RM45 lah. So itu yang stable line dia. Kalau kita nak untuk 5 hari beli mungkin 7 hari punya ataupun 1 month terus lah, dia punya line unlimited tu lebih stabil. Kalau kita pakai line sini walaupun bayar RM25 untuk 3 hari kan, dia punya line tak ada. So itu saranan lah. Alright, saya hari tu pergi pertama kali Maxis, saya buat roaming okey. Tapi mungkin Digi tak okey, bergantung kepada partner dia kan. Tapi macam Jenny kata, kalau nak selamat beli SIM kat sana je lah. Tapi kena bawa lah phone satu lagi ke macam mana ke. Saya tak ada, saya pakai roaming je. Jadi kalau anda call saya tak dapat, pandai-pandai lah cari. Okey, Mr. Rao ada angkat tangan nak tanya soalan. Silakan Mr. Rao. Any questions sir? Mr. Rao, I see you raising up your hand. Question? Tak ada. Just Okay, all good. mistake. Okay. Tak ada mistake lah. Tak apa. Okey je tu. Okey, ada soalan lain tak? Dalam chat saya dah baca. Sana punya jam, dia 1 jam lebih awal ke Lewat. panggil? Lewat ya? Lewat. So masa kalau waktu untuk solat ke, dia ada beza 1 jam sikit lah. Mungkin tuan-tuan nanti akan ingatkan saya. Alright, waktu solat nanti saya akan post dalam grup lah dekat sana Okey, kita sebab 2 malam di Phnom Penh, 2 malam di Siem Reap, so kita akan musafir sepanjang perjalanan kita. Kita buat kasar dan jamak sahaja, insyaAllah. Thank you, Jenny. Okey, ada juga sharing daripada ejen kita. Hati-hati bila membayar dalam US dollar sebab dia akan pulangkan duit anda dalam real. Betul, saya dah cakap tadi yang itu. So macam Jenny kata, kalau anda beli barang $8 lah amount ni contoh. Anda tak ada duit pecah. Anda bagi 100. Tiba-tiba dia bagi cash balik kepada anda dalam duit dia. Oh jenuh, nak buat apa $95 tu? Pening kepala juga tu. Jadi tukar-tukarlah duit yang kecil-kecil sikit. 5, 10, $20 macam tu. Terima kasih. Siapa ni Terima kasih Don atas peringatan tu.
Baik. Dan ada satu advertisement lah. Sebab kali ni kita ada banyak special item for marketing, for visa lah. Yang anda boleh purchase. So nanti mungkin kita akan sediakan order form lah. Siapa yang minat untuk beli. Contoh kita kali ni ada special VKF punya flask botol yang special. Yang ada founder punya signature tu. Hanya jual pada kali ini saja. So siapa yang nak beli boleh beli dengan US dollar. Nanti boleh pick up di event hall nanti. So standby lah, banyak sikit cash masa pergi event hall ya. Terima kasih. Oh, Ricky tadi. Don tu Ricky. Thank you Ricky. Ricky pernah kerja di Cambodia 6 tahun. Jadi untuk rakan-rakan Ricky senanglah. Kita boleh dengar lah cerita-cerita Ricky. Ricky, why don't you unmute? Cerita sikit Cambodia ni macam mana? Bagi orang lain semua tahu sedikit do's and don'ts ke. Sharing sedikit Ricky yang dah kerja 6 tahun di sana. Ricky. Hello. Cerita sikit Yeah. Ricky, macam mana hidup di Cambodia ni? So far, last time I was go there was like 2016. During that time it's a bit tidak ngam sama Thailand lah. Everything Thailand punya thing, ambassador also kena fire that time. So cannot speak Thai during that time. Okay, tentang about the money kan, they will give back you in real. Sometimes they give you a lot of real. You need to count. You need to see properly. That's it. That's what I mentioned lah tadi. But Okay, that's tapi di sana they makanan apa standard semua. life. One US dollar is 4,000 real. That means 25 cents. They like you buy something like the thing like satu setengah kan 150 kan, the thing you give $1 and then you can give 2,000 real. That means 50 cents. That means 150. Okay. Gitu. Makan sana macam mana Ricky? So far makan sana everything. The food there is very nice. Best lah. Ada of course halal restaurant, as I say, Indian shop there's a lot, but there's no there's also Malaysia restaurant. Banyak ada Malaysia restaurant juga. Because a lot of Malaysian people go there to open business kan. So I working there also working with Malaysia company lah. Okay, baik. Jadi kalau Food anda there macam should be saya, no problem. Like kalau if anda you want to buy macam the saya, cup, everything sana pun ada. nasi kandar ada nasi kandar. That one I don't know. Tapi saya pergi hari tu, Mr. Balen belanja saya roti prata, semua kari dia yang halal dan sedap lah. Tapi sebab kita tak lama kan, kita 2 malam, jadi mungkin tak sempat nak cari restoran-restoran tu. Tapi mungkin kita boleh bertanya ke apa, tapi to be safe lah, to be safe, macam saya cakap, bawalah makanan kering yang lebih sedikit. Kita bawa bekalan. Saya sendiri pun bawa banyak juga bekalan untuk saya sajalah. Tak boleh nak bawa untuk semua orang. Tapi we're staying in Phnom Penh, that road kan, the waterfront punya area, that is so many restaurant, even other country like French restaurant, Italy restaurant, is everywhere is there sana. Oh, baguslah. Ada memang... bar. That area is working distance, should be okay. Alright, baguslah. Saya memang kampung saya dari Perancis kan. Jadi bolehlah saya makan makanan kampung saya nanti. Thank you Ricky. Okay, ada apa-apa soalan lagi? No problem. Alright. Kalau tak ada, saya rasa cukuplah. Sekarang pun dah pukul 9.53 dekat pukul 10. Kalau ada soalan, tolong unmute dan tanya sekarang. Kalau tidak pun tak apa, boleh tanya dalam grup chat kita nanti. Apa yang saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak, saya minta saya tanya Jenny ke, saya tanyalah siapa-siapa. English diorang tak okay. Ricky, so what do you speak masa di sana dulu? Yes, English, they speak English. Cambodian people, they are smart. They speak Khmer. Cambodian people, they speak English very well. Ya ke? Saya pergi sana cakap dengan Cambodian ejen Muslim. macam ayam itik je. No, they good. Cambodian Muslims speak Malay. Because orang-orang Malaysia ke sana ajar dia bahasa Malaysia.
Cambodia Okay. Chinese speak Chinese and Okay. yes. Tapi The language Romi, no problem. okay, tapi di sini anda dah dengar ada dua pendapat yang berbeza ya. Ricky cakap dia orang kata English okey. Saya pergi sana, saya cakap English macam ayam itik jugalah dengan diorang ni. Jadi tapi Okay. jangan risaulah sebab kita pergi sana nanti kita pergi dengan tour guide kan. Jadi kalau ada apa-apa hal pun tour guide ada. Tetapi soalan ni mungkin dia nak pergi seorang-seorang untuk melancong atau melencong tu saya tak tahulah. Jadi bahasa dia tu saya tak tahu. Saya di sana Tapi tu hati-hati. cakap English memang tak okey. Hati-hati. Hati-hati Apa also barang-barang jangan bring a lot of macam gelang-gelang, you know, cantik-cantik, you know. Phnom Penh, I've been robbed by 4 times di sana. 4 kali kena rob sudah. Rompak. Kena Dulu. rompak 4 kali di sana. Apa yang dia rompak Ricky? Yes. Apa dia rompak you? Even army also robbed me. Dia ambil Yes, apa? I Ambil did, minta but it's cash. okay. Minta money, minta USD, but that is past lah dulu. But dia hati-hati, pau your lah. important Tapi your handphone. You know, when you go around, you jangan ambil gambar-gambar macam tu. The handphone they can simply grab the your handphone grab away by motorbike. Aku pernah during the World Cup, they robbed they want my handphone. They don't want my money. okay. Yeah, just careful. Thank you. Yeah. Thank you, My Ricky. experience. Jadi kita dekat sana, kita hati-hati juga ya. Sebab kita ni kan pelancong turis. Jadi nampaklah kita ni macam turis. Jadi kita hati-hati sedikit. Macam saya cakap lah, kita akan pergi semua dengan tour guide. Jadi insyaAllah kalau kita tak melencong. Kalau kita tak melencong, should be okay. Dan hari itu pengalaman saya berjalan malam pukul 9. Berjalan berdua saja dengan Mr. Balen. As long as kita stay on the main road, saya rasa it should be okay. Saya jalan jauh juga dengan Mr. Balen. Tapi kalau mungkinlah juga orang tengok saya dengan Mr. Balen, nak rompak pun takut ke gambarnya, tak tahulah. Na'uzubillah lah kan. Tapi biasalah mana kita pergi pun, as long as kita stay on the main road, kita jangan pergi melencong jalan-jalan yang tak patut kita pergi. Dan macam kita nanti akan banyak dibawa oleh tour guide. So insyaAllah should be safe. Walau bagaimanapun, precaution is always good. Maknanya sentiasa kita berhati-hati. Okay. Baik, thank you. Ada soalan lagi? Jo, boleh dengar suara saya? Boleh. Siapa tu? Mr. Balen di sini. Oh ya, Mr. Balen. Oh, Mr. Balen ada. Thank you, sir. Go ahead. Jo, yang penting adalah kita akan pecahkan dalam 3 grup, 3 bas ya. Setiap bas 30 orang dan 2 bas bahasa Malaysia, 1 bas bahasa Inggeris. Untuk ni. Kedua, setiap ejen yang pergi mana-mana, nak pergi mana-mana, tolong update pada staff nak pergi mana, jangan pergi seorang, pergi dengan berkumpulan. Tempat hotel yang kita adakan, tempat itu memang tempat turis, memang selamat. Banyak benda-benda yang kita boleh jalan malam apa, tetapi jalan berkumpulan, jangan seorang ya. Walaupun banyak tempat masaj di sana, nak pergi masaj pun pergi berkumpulan. Jangan jalan seorang-seorang ya. Dan pastikan ke mana saja anda pergi, jumpa siapa pun, pastikan anda update staf kita yang berada bersama anda. WhatsApp bagi tahu saya nak pergi mana apa. Jangan pergi mana-mana tanpa info ke kita. Ya, itu hanya pesanan saya. Untuk saya dah pergi Cambodia banyak kali. Selama ini aman, selamat. Tak ada isu-isu yang membimbangkan sangatlah. Tetapi oleh kerana kita dalam kumpulan, hanya berhati-hati. Dia sama macam Malaysia. Yang kena rompak di Malaysia pun ramai. Di mana-mana negara. Kalau kita berhati-hati, takkan ada apa-apa. Okey? Dan saya berharap gini kita akan ada yang keruh dan akan ada yang jernih. Fokus pada yang jernih ya. Ini juga pertama kali kita membawa anda ke Cambodia.
Kalau ada kekurangan, bagi tahu akan jadi pelajaran untuk kita. Trip yang lain kali kita akan perbaiki. Ya. Jadi ini jadi tempat kita sama-sama belajar. Jangan hanya fokus kepada masalah-masalah kecil, masalah bilik, masalah apa, tidur roommate siapa. Kerana kita pergi sebagai satu keluarga tanpa mengira bangsa dan agama, keluarga Walton. Itu saja pesanan saya, Cik Jo. Terima kasih. Terima kasih Mr. Balan. Mr. Balan orang kuat kita di sana juga. Apa-apa hal. Kalau tapi itulah Mr. Balan, saya risau. Mereka kata, Pak Balan kata kena update. Nanti ada yang segan pula nak update. Mr. Balan, saya nak pergi urut. Tapi kita mana-mana kita pergi pun, kita behave, kita hormat budaya di sana. Kita jaga-jaga barang kita, pencopet ni mana pun ada, kan? Jadi kita semua kena berhati-hatilah di situ. Tak ada masalah. Malaysia pun macamlah, Malaysia ni pun selamat sangat. Jadi macam saya katalah, macam Pak Balan kata juga tadi, pergi berkumpulan, stay di jalan-jalan yang besar, jangan masuk lorong-lorong yang tak patut masuk. InsyaAllah you should be safe. And mana kita pergi pun nanti kita akan bersama dengan tour guide, kan? Yang malam-malam tu sajalah anda kena berjaga-jaga sedikit. Okay? Alright. Ada apa-apa soalan lain? Terima kasih Mr. Balan. Ada apa-apa soalan lain? Oh, saya punya slide pun dah lari dah. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, macam saya cakap lah, anda masih boleh terus bertanya dalam grup chat kita ini. Dan kalau tidak ada apa-apa, ingat the next time kita berjumpa adalah di KLIA pada 28 hari bulan. Sila berada di KLIA selewat-lewatnya jam 9 pagi. Kami akan membantu anda check in. Dan kita doakanlah perjalanan kita, urusan kita semua dilancarkan oleh Tuhan dan semuanya selamat. Okay? Alright. Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kepada semua atas perhatian anda 1 jam ini. Saya harap dapat penerangan yang baik, jelas. Kalau tak jelas, sila tanya dalam grup. Okey? Terima kasih semua. Selamat malam. Jangan lupa minum susu sebelum tidur. Okey? Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Jo. Waalaikumsalam. Terima kasih Taki. Terima kasih Taki. Uruskan Zoom kita malam ni ya Taki. Terima kasih banyak-banyak. Baik, terima kasih semua. Jumpa esok Taki. Baik, insyaAllah. Okey Taki, bolehlah.